Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Aisyah dan rakan pembentangan saya. Sebelum memulakan perbincangan kami pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Darlene Anak Jawi. Saya Chris Evelyn Anak Roden. Dan saya Francisca Alia Natasha Kurtis yang akan memulakan perbincangan kami pada hari ini yang berkaitan dengan aspirasi hala tuju pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Pertama sekali, pendidikan merupakan tunjang utama dalam membentuk masyarakat berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing di peringkat global. Di Malaysia, sistem pendidikan digerakkan oleh aspirasi untuk melahirkan insan seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Hal ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan menyeluruh, bukan hanya pencapaian akademik semata-mata. Aspirasi pendidikan Malaysia memberikan tumpuan kepada pembangunan model insan yang berkualiti dan berkemahiran tinggi. Matlamatnya adalah melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif serta inovatif dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Dengan perubahan pesat dalam teknologi, ekonomi dan sosial, sistem pendidikan negara berusaha memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang kukuh. Hala tuju pendidikan negara digariskan melalui pelan pembangunan pendidikan yang menekankan akses yang adil, kualiti pembelajaran yang tinggi serta fleksibiliti kokurikulum. Pendidikan dilihat sebagai proses sepanjang hayat di mana setiap individu berpeluang meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka secara berterusan. Selain itu, penekanan turut diberikan kepada kemahiran insania seperti kepimpinan, komunikasi dan kerja berpasukan agar pelajar bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang semakin kompleks. Dengan sistem pendidikan yang mantap, masyarakat akan terbentuk sebagai komuniti yang harmoni, berintegriti dan saling menghormati. Individu pula akan lebih berdaya tahan, berfikiran terbuka dan mampu membuat keputusan yang bijak. Pertama sekali, saya akan memulakan dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010. Ini merupakan dokumen rasmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai instrumen penilaian kualiti sekolah. Standard ini berfungsi untuk memastikan tahap pengajaran dan pengurusan sekolah berada pada standard yang memuaskan serta konsisten di seluruh negara. Standard ini digubal oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia, diperkenalkan pada tahun 2010 dan merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. Tujuan utama SKPM ini ialah untuk menilai tahap kualiti pengurusan dan pentadbiran sekolah. Selain itu, untuk menilai kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Seterusnya, untuk membantu sekolah membuat penambahbaikan yang berterusan dan akhir sekali menjadi rujukan dalam pemantauan dan penilaian sekolah. Bukan itu sahaja, melalui Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010, prestasi setiap sekolah dinilai berdasarkan 5 standard yang telah ditetapkan. Standard yang pertama merupakan kepimpinan dan hala tuju, di mana kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran, contohnya seperti pengetua dan guru besar. Standard 2 pula merupakan pengurusan organisasi yang diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran agar sekolah dapat berfungsi dengan cepat dan berkesan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan Standard 3 yang merupakan pengurusan kurikulum, ko-kurikulum sukan dan hal ehwal murid. Hal ini penting agar bidang ko-kurikulum dan ko-kurikulum sukan dan hal ehwal murid diuruskan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dan melahirkan murid seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard 4 pula berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran guru, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi
dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Akhir sekali, standard 5 merupakan kemenjadian murid yang mengharapkan pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Anda semua bersetuju dengan setiap standard tersebut? Saya menyokong standard tersebut. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini dengan beralih kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 dengan singkatan SKPM G2. SKPM G2 ialah penambahbaikan bagi SKPM 2010 yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menekankan peranan pemimpin, guru dan sokongan organisasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid. SKPM 2 ini mempunyai 5 standard juga yang telah ditetapkan. Saya akan memulakan dengan standard yang pertama, iaitu kepimpinan yang menilai peranan pemimpin sekolah sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Sebagai contoh, pengetua sekolah mengadakan mesyuarat bulanan bersama guru untuk membincangkan strategi meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran kritikal seperti matematik dan sains. Standard 2 pula berkaitan dengan pengurusan organisasi yang melibatkan pengurusan sumber manusia, aset, kewangan, iklim sekolah serta kerjasama strategik untuk memastikan operasi sekolah berjalan cekap. Contohnya seperti guru penolong kanan hal ehwal murid, menyusun jadual bertugas guru disiplin bagi memastikan rekod kehadiran murid dikemas kini setiap hari serta menguruskan kewangan sekolah dengan telus melalui laporan audit dalaman. Seterusnya, standard 3 melibatkan pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid. Bagi pecahan kurikulum akan melibatkan masa instruksional, penilaian murid dan program kecemerlangan, tetapi bagi kokurikulum dan sukan yang disertai oleh guru dan murid. Hal ehwal murid juga akan dinilai berdasarkan disiplin, kesihatan, kebajikan dan pembangunan sosial setiap murid di sekolah. Sebagai contoh, guru kaunseling mengadakan sesi motivasi untuk murid yang menghadapi masalah disiplin atau tekanan emosi. Standard 4 pula merupakan pengurusan sumber pendidikan yang menekankan penggunaan sumber pendidikan secara optimum bagi menyokong PDP. Sebagai contoh, sekolah menggunakan makmal komputer untuk kelas ICT dan memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Selain itu, guru juga memanfaatkan perpustakaan digital bagi menyediakan bahan rujukan tambahan kepada murid. Dan akhir sekali, standard 5 merupakan kemenjadian murid yang berfokuskan kepada pencapaian murid dari segi akademik, sahsiah dan kokurikulum dengan guru berperanan sebagai pemudah cara untuk mengembangkan potensi murid. Hal ini kerana murid bukan sahaja mencapai keputusan cemerlang pada peperiksaan tetapi juga aktif dalam sukan seperti bola sepak dan badminton. Selain itu, mereka juga menunjukkan sahsiah baik dengan menyertai aktiviti hikmah masyarakat seperti gotong royong di kampung. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan perbincangan kita dengan senarai tindakan yang boleh dilakukan oleh guru untuk mencapai standard pembelajaran dan pemudahcaraan yang dikenali sebagai PDPC. Standard ini menekankan bagaimana guru merancang, melaksanakan, menilai dan menambah baik proses pengajaran agar murid benar-benar mencapai objektif pembelajaran. Langkah pertama ialah perancangan yang sistematik. Guru harus menyediakan rancangan pengajaran harian dengan objektif yang jelas dan boleh diukur. Perancangan ini menjadi panduan utama dalam memastikan pengajaran berjalan dengan teratur. Adakah anda bersetuju? Saya bersetuju dengan penjelasan tadi. Selain itu, pelaksanaan PDPC mestilah berkesan. Guru digalakkan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran seperti pembincangan, pembelajaran berdasarkan projek dan integrasi teknologi. Dengan cara ini, murid menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Akhir sekali, selepas PDPC, guru membuat refleksi. Ini penting untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Seterusnya, menambah baik strategi pengajaran pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan saya akan berkongsi mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM
bagi tempoh 2013 hingga 2025. PPPM merupakan satu pelan transformasi nasional yang dirangka untuk menangani cabaran sistem pendidikan secara menyeluruh, berfasa dan berasaskan bukti dengan tujuan meningkatkan kualiti dan keberkesanan pendidikan negara. PPPM digubal bagi mencapai beberapa objektif utama, yaitu meningkatkan akses pendidikan kepada semua murid, menambah baik kualiti pembelajaran, merapatkan jurang pencapaian, memupuk perpaduan dalam kalangan murid berbagai latar belakang, serta memaksimumkan kecekapan sistem pendidikan. Pelaksanaan pelan ini disusun melalui 3 gelombang yang disokong oleh 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid, dan 11 anjakan transformasi. Saya akan menerangkan tentang gelombang pertama. Gelombang pertama yaitu dari tahun 2013 hingga 2015 yang memberi tumpuan kepada pemulihan asas sistem pendidikan. Fokus utama adalah kepada penguasaan kemahiran teras seperti literasi dan numerasi, peningkatan kualiti guru sedia ada, pengukuhan kepimpinan sekolah, serta sokongan khusus kepada sekolah berprestasi rendah. Dalam fasa ini, guru memainkan peranan penting sebagai pemacu perubahan di bilik darjah. Seterusnya, gelombang kedua yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2020 yang menumpukan kepada perubahan struktur dan peningkatan kapasiti sistem. Antara langkah utama ialah pelaksanaan kurikulum standar sekolah rendah dan kurikulum standar sekolah menengah, penambahbaikan latihan guru berasaskan kompetensi, perluasan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, serta pengukuhan sokongan kepada murid berkeperluan khas dan kumpulan minoriti. Gelombang ketiga, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025, memberi fokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan sistem. Sekolah lebih diberikan otonomi melalui pengurusan berasaskan sekolah, manakala guru dan pemimpin sekolah diharapkan mencapai prestasi melebihi standar minimum, serta membudayakan kecemerlangan profesional dan inovasi berterusan. Selain itu, PPPM berteraskan 5 aspirasi sistem pendidikan negara, yaitu akses, quality, equity, perpaduan, dan kecekapan. Pelan ini juga menekankan 6 aspirasi murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran berpikir, kepimpinan bumi bahasa, etika, dan identiti nasional selaras dengan matlamat melahirkan murid yang seimbang dan holistik. Kesimpulannya, PPPM 2013 sehingga 2015 merupakan satu pelan strategik yang berwawasan tinggi dan berpaksikan murid. Kejayaan bergantung kepada pelaksanaan yang berkesan serta komitmen semua pihak, khususnya guru dan pemimpin sekolah, bagi memastikan pendidikan negara terus relevan dan berkualiti. Beralih kepada topik seterusnya, yaitu implikasi transformasi sistem pendidikan di Malaysia. Perubahan ini bersifat menyeluruh dan saling berkait antara kurikulum, murid, guru latihan, serta kepimpinan sekolah. Hal ini untuk membentuk satu ekosistem pendidikan yang menyokong peningkatan kualiti dan keberkesanan pembelajaran. Dari segi kurikulum, penekanan ini ialah kemahiran berfikir aras tinggi atau lebih dikenali sebagai KEBAT, nilai murni dan integrasi teknologi, sejajar dengan revolusi industri 4.0. Murid tidak lagi hanya menghafal fakta, tetapi digalakkan menganalisis, menilai, mencipta, dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar. Implikasi terhadap murid ialah mereka diharapkan menjadi individu yang lebih aktif, berfikiran kritis, mampu belajar secara holistik, berkolaborasi, dan bersedia menghadapi cabaran global dengan kemahiran komunikasi dan daya saing yang tinggi. Pendidikan bertujuan melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani, dan sosial, yaitu JERI. Bagi guru, peranan mereka kini sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru perlu bersikap profesional, kompeten, dan pedagogi dalam teknologi digital, serta mampu menyesuaikan kaedah pengajaran
dan pembelajaran dengan keperluan murid. Latihan guru yang berterusan adalah penting untuk membina guru yang cekap, berintegriti dan berwibawa. Sementara itu, kepimpinan sekolah memainkan peranan kritikal. Pemimpin yang berwawasan dan berintegriti dapat mewujudkan persekitaran kondusif, memupuk amalan kolaboratif, dan menyokong pembangunan potensi murid dan guru secara menyeluruh. Kesimpulannya, kecemerlangan pendidikan hanya dapat dicapai melalui penyelarasan bersepadu antara kurikulum murid, guru, latihan guru, dan kepimpinan pihak sekolah untuk berubah bagi melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan mampu bersaing di peringkat global. Ini sahaja perkongsian daripada saya, tetapi izinkan saya bertanya sedikit soalan kepada Francisca dan Ning. Pada pendapat Francisca, bagaimanakah penggunaan kebat dalam kurikulum membantu murid belajar dengan lebih berkesan? Pada pendapat saya, penggunaan kebat merupakan pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana soalan yang ditujukan kepada murid merupakan soalan yang beraras tinggi dan melibatkan aktiviti murid yang untuk berfikir dengan cepat dan tangkas. Jadi pada pendapat saya, pembelajaran ini sangat berkesan kerana membantu murid untuk berfikir dengan lebih cepat dan menggunakan idea yang beraras tinggi. Baiklah, terima kasih. Bagi pendapat Dorati, jika Dorati menjadi seorang guru, adakah Dorati akan mengaplikasikan penggunaan kebat ini dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? Baiklah, bagi pendapat saya, ketika saya sebagai seorang guru, saya semestinya akan mengaplikasikan kebat ini dalam pembelajaran kerana bagi saya, kebat adalah satu cara agar mereka mengaplikasikan semua pembelajaran yang mereka telah pelajari dalam soalan yang diberikan. Jadi mereka tidak hanya menghafal, tetapi mereka boleh mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam soalan kebat tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian daripada saya. Baiklah, segala yang telah dihujahkan oleh saudari sebentar tadi, saya menyokong hujah saudari. Jadi sehubungan dengan itu, hala tuju pendidikan ini memberikan implikasi yang besar terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, guru berperanan sebagai pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Guru perlu menanam nilai toleransi, hormat menghormati, dan semangat cinta akan negara dalam kalangan murid supaya masyarakat yang harmoni dapat dibentuk. Yang kedua, guru perlu menjadi pembentuk modal insan yang seimbang dan harmoni. Hal ini bermaksud guru bukan sahaja penyampai ilmu, tetapi juga membimbing murid dari aspek sasiah, emosi, rohani, dan sosial agar berkembang secara menyeluruh. Yang ketiga pula, guru juga perlu meningkatkan kemampuan profesional dari semasa ke semasa. Dalam era digital, guru perlu menguasai teknologi, strategi pengajaran moden, dan sentiasa mengikuti latihan supaya pengajaran lebih berkesan. Selain itu, guru perlu mengamalkan budaya kerja cemerlang dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab, amanah, dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Sikap ini penting kerana guru merupakan contoh dan teladan kepada murid. Seterusnya, guru hendaklah bersikap demokrasi dalam bilik darjah dengan memberi peluang kepada murid untuk menyuarakan pendapat, melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Pendekatan ini dapat melahirkan murid yang berfikiran kritis dan kreatif. Di samping itu, guru juga digalakkan melaksanakan pendidikan dan menjalankan kerjasama antara bangsa bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Perkongsian ilmu yang kita dapat dari pihak luar dapat membantu memperkaya pengalaman pengajaran serta memperluas perspektif pendidikan. Akhir sekali, guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa belajar agar lebih bersedia menghadapi perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan semasa. Sebagai kesimpulannya, hala tuju pendidikan Malaysia dalam tempoh 2026 hingga 2023 menuntut guru supaya menjadi pendidik yang profesional, berwawasan, dan berjiwa besar. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan membentuk generasi masa hadapan yang berilmu, berakhlak, dan mampu membawa negara ke arah kecemerlangan. Baik, saya akan meluaskan perbincangan kita berkaitan hala tuju baharu pendidikan Malaysia melalui rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035.
Perancangan ini selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan modal insan yang seimbang, harmoni dan berdaya saing di peringkat global. Mari kita bincangkan tentang rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2023 yang dirangka dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan ilmu, meraih kejayaan bersama. Plan ini bertujuan mentransformasikan ekosistem pendidikan supaya lebih relevan, dinamik, dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Antara matlamat utama ialah memastikan 100% enrollment sejagat, iaitu murid dapat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti dari peringkat prasekolah hingga menengah atas. Selain itu, terdapat beberapa sasaran wajib capai yang digariskan. Antaranya ialah peningkatan prestasi akademik, penguasaan kompetensi digital, dan pelaksanaan autonomi sekolah supaya institusi pendidikan lebih fleksibel serta berinovasi. Di samping itu, pendidikan juga menekankan pembentukan murid yang berilmu, berkemahiran, beradab, berdaya tahan, dan berkeyakinan selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan sejahtera secara holistik. Saya berfikir bahawa rancangan ini wajar diketengahkan seiring dengan perubahan zaman agar negara kita tidak ketinggalan dalam cetusan teknologi yang semakin berkembang. Adakah saudari semua bersetuju dengan saya? Saya bersetuju dengan pendapat saudara. Saya pun bersetuju. Baiklah, sebelum menutup perbincangan kita, saya ingin merumuskan perbincangan kita hari ini. Jadi, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia bertujuan melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan menekankan kualiti pengurusan sekolah, keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, serta kemanjadian murid melalui pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) dan penambahbaikannya SKPMG 2. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 memberi fokus kepada peningkatan akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan sistem pendidikan serta pembangunan murid yang berpengetahuan, berfikiran kritis, berkemahiran kepimpinan, penguasaan bahasa, beretika dan mempunyai identiti nasional. Secara keseluruhannya, hala tuju pendidikan negara berusaha membentuk model insan berkualiti yang mampu menghadapi cabaran global dan perkembangan teknologi. Berbaki masa yang ada, saya ingin bertanya kepada saudari-saudari, apakah penambahan yang boleh dilakukan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan negara kita? Baiklah, saya tidak mempunyai apa-apa penambahan, tetapi saya akan menerangkan mengenai tafsiran pencapaian di sekolah. Baiklah, untuk peratus pencapaian bagi markah 0 hingga 19, taraf pencapaian ialah sangat lemah. Bagi markah 20 hingga 49, taraf pencapaian ialah lemah. Manakala bagi markah 50 hingga 79, taraf pencapaian pelajar ialah sederhana. Manakala bagi markah 80 hingga 89, taraf pencapaian ialah baik, dan akhir sekali bagi markah 90 hingga 100, taraf pencapaian pelajar ialah cemerlang. Tafsiran pencapaian ini sering digunakan bagi setiap sekolah, bagi peperiksaan, dan digunakan secara selaras agar setiap sekolah mempunyai tahap pencapaian yang selaras dan selari bagi seluruh negeri di Malaysia. Itu sahaja. Terima kasih atas maklumatnya saudari. Bagaimana dengan saudari Chris? Adakah ada penambahan dari perbincangan kita? Saya ingin menambah sedikit sebanyak tentang guru celik teknologi yang selaras dengan revolusi 4.0 yang kian meluas dalam negara kita. Revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi besar dalam semua sektor termasuk pendidikan. Teknologi seperti artificial intelligence, AI, dan sebagainya menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Dalam situasi ini, kita sebagai bakal guru haruslah celik teknologi untuk memastikan murid dapat belajar secara relevan dan bersedia menghadapi dengan dunia yang berubah secara pantas. Selain itu, guru juga boleh bersifat kompetensi dengan secara berkongsi ilmu dengan guru-guru dari sekolah yang lain.
Secara tidak langsung, guru yang celek teknologi membimbing murid menjadi pengguna digital yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, sekaligus membina kemahiran abad ke-21 yang sering ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu saja daripada saya. Terima kasih Saudari Kris. Saya sangat bersetuju dengan hujah saudari sebentar tadi. Sesungguhnya penguasaan keseluruhan berkaitan teknologi dan AI sangat membantu kita dalam pembelajaran. Begitu juga dengan murid yang belajar, AI sangat membantu mereka dalam proses pembelajaran mereka. Jadi pembincangan kita berakhir di sini. Terima kasih atas kerjasama. Sekian, terima kasih.